Saya Joseph Blandoy, sekarang ini menjabat sebagai pengurus besar Salkra. Saya telah memulakan perkhidmatan saya di Salkra sejak tahun 1991 lah, sudah hampir 32 tahun. Salkra ditubuhkan pada 1 Mei 1976 sebagai sebuah badan berkanun negeri di bawah Ordinans Salkra 1976. Kalau kita melihat penubuhan Salkra ini adalah selepas rancangan Malaysia kedua. Fokusnya adalah kepada pembasmian kemiskinan dan penstrukturan semula masyarakat untuk membantu masyarakat ataupun komuniti-komuniti luar bandar dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kita lihat pada masa itu luar bandar lebih dominan di Sarawak. Yang keduanya, hakikat pada masa itu adalah luar bandar lebih miskin karena kekurangan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan lain. Dalam masa yang sama, penduduk luar bandar ini yang kebanyakannya adalah pemilik tanah NCR ataupun hak adat Bumi Putra. Mereka ini mempunyai tanah yang luas, tetapi tidak didapat diusahakan oleh karena kemudahan-kemudahan yang saya sebutkan tadi. Jadi Salkra telah diamanahkan untuk membangunkan komuniti luar bandar, menerusi sumber-sumber yang mereka ada itu. Jadi setakat ini Salkra sudah hampir 46 tahun, sudah membangunkan lebih kurang 56.000 hektar, kebanyakannya tanah-tanah NCR yang dimiliki oleh komuniti-komuniti luar bandar. Kita mempunyai 19 estate, 5 buah kilang minyak sawit. Nama saya adalah Robert Anak Sali. Saya bekerja sebagai Plantation Production Manager dan telah bekerja selama lebih daripada 30 tahun di Salkra. Sekarang kita berada di ladang kelapa sawit Setengang. Ianya di bawah pengurusan pejabat wilayah Bauk Lunduk. Dan keluasan ladang ini adalah sebanyak 2.570 hektar. Ini adalah sepohon kelapa sawit yang ditanam dalam tahun 2016. Sekarang ini ia berumur 6 tahun. Sebenarnya kelapa sawit mulai matang apabila dia ditanam selepas 3 tahun. Dan sekarang mulai mengeluarkan buah. Apa yang kita nampak ini dia telah pun berbuah dan kita telah pun menuai. Selepas matang yaitu berumur 4 tahun sehingga 25 tahun bermana dia boleh mengeluarkan hasil selama lebih daripada 20 tahun. Sebenarnya kelapa sawit boleh mengeluarkan lebih daripada 25 tahun, tetapi oleh kerana faktor ketinggian dan kesukaran untuk mengambil buah ataupun buah dia sudah mulai kurang, jadi kita akan tanam semula selepas 25 tahun. Faktor-faktor yang membolehkan ladang mengeluarkan hasil yang baik. Yang paling penting sekali adalah di peringkat pemulaan persediaan ladang. Kita hendaklah mempunyai layout ladang yang betul. Contohnya jalan yang betul, teres yang betul, dan juga jenis tanaman yang kita akan tanam, iaitu hendaklah bermutu. Dan ia hendaklah disediakan dengan betul juga di tapak semaian sebelum menanam. Untuk meningkatkan pembangunan sektor peladangan, Salkra sudah merangka beberapa strategi khusus dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan ladang untuk menggunakan benih-benih yang berpenghasilan tinggi. Mungkin di masa hadapan kita akan mengusahakan benih-benih yang menggunakan teknologi genome select ini.
Faktor kedua adalah penyelenggaraan, contohnya merumpai yang hendaklah dalam keadaan yang bersih supaya kelapa sawit ini tidaklah bersaing dengan rumpai yang ada. Satu utama sekali daripada bahan makanan dan juga cahaya. Faktor ketiga adalah bentuk muka bumi. Kalau kita tengok di setengah ini kita mempunyai bentuk muka bumi yang agak rata berbanding dengan tempat lain. Kenapa tempat yang rata agak bagus? Sebab kita menyenangkan kita membuat kerja dan kita boleh bergerak dengan dalam keadaan yang lancar. Kalau di tempat yang agak berbukit boleh, tetapi kita hendaklah menggunakan seperti apa yang saya cakap tadi, teres yang betul dan lebar tilis yang betul dan juga jalan yang mencukupi. Yang lain juga penting, misal kata kita hendaklah mempunyai pekerjaan yang cukup. Di sini kita masih juga mempunyai pekerja yang tidak cukup, tetapi itu salah satu faktor yang penting sebab kalau kita tidak mempunyai pekerjaan yang cukup, ladang kita akan terbiar dan buah kita mungkin kebanyakannya tidak diambil. Dari segi cuaca, kita di Sarawak ini amat beruntung karena kita mempunyai cuaca yang sesuai untuk kelapa sawit, yaitu mempunyai keadaan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit yang baik. Sekarang ini kita emphasize on menggunakan jentera untuk kita punya operasi penuaian dan lain-lain juga operasi seperti penyelenggaraan. Sakra mempunyai banyak jenis jentera yang digunakan mengikut kesesuaian keadaan bentuk muka bumi . Di sini kebanyakan kita menggunakan jentera kecil macam ini, iaitu ini kita panggil three wheelers. Dan di setengah ini kita mempunyai sebanyak 15 unit dan ianya digunakan khas untuk mengangkat buah kelapa sawit daripada pokok ke pokok dan terus kepada platform. Untuk menghantar kelapa sawit ke platform, kita ada harvesting platform, kita menggunakan grabber dengan high lift trailer. Dan daripada itu load kepada kita punya prime mover dan terus hantar ke kilang. Jadi itu yang kita amalkan penuh dari segi supply chain daripada pengangkutan dan terus pergi ke kilang. Nama saya Will Paul, selaku Ketua Pegawai Operasi Kilang untuk Kilang Sakra. Sekarang kita berada di kilang kelapa sawit Bapom. Kilang ini sebenarnya memproses buah sawit untuk dijadikan produk dia ialah minyak mentah CPO dan insurung sawit yang dikenali oleh PK. Sawit yang dihantar oleh peladang dengan menggunakan kenderaan sendiri akan ditimbang di jambatan timbang yang itu, weighbridge. Seterusnya, untuk menentukan dia punya berat kasar tersebut akan direkod dalam sistem kilang tersebut. Seterusnya itu dia akan pergi tempat loading ramp untuk proses penggeretan dan penentuan dia punya perahan minyak untuk menentukan berapa purata berat tandan tersebut dan juga digunakan untuk menentukan berapa grade yang perlu dibagi untuk penjual sawit tersebut. Setelah dia digrade, dia akan dihantar ke first station dia, di mana buah tersebut akan disimpan dalam cages. Untuk dihantar kepada stesen pensterilan. Kat stesen ini buah akan disterilize atau arti kata lain buah akan dimasak. Tujuan memasak buah ini adalah sebenarnya untuk menetralkan enzim dia selain daripada melembutkan buah tersebut untuk menyenangkan proses seterusnya.
Untuk proses ketiga, dia akan dihantarkan ke stesen peleraian, di mana dalam proses peleraian ini ialah biji sawit tersebut akan dileraikan daripada tandan dia. So tandan yang kosong itu akan dihantar kepada estate untuk tujuan baja organik, sementara buah biji lerai itu akan dihantarkan stesen seterusnya, iaitu stesen pemerahan minyak. We call it here ialah stesen pressing. Dalam sistem pressing itu bermulalah proses pemerahan minyak daripada mesokap buah itu. Minyak akan dihantar kepada stesen seterusnya, iaitu clarifier, sementara dia punya nut itu akan dihantar kepada crushing punya stesen. Di dalam clarification station itu, minyak itu akan diproses selanjutnya, di mana di sana dia akan ditapis. Benda asing akan di-remove seperti air, pasir, dan mana-mana benda asing akan di-removekan dari proses tersebut. Sebelumnya dihantar kepada tangki penyimpanan minyak mentah sawit, iaitu CPO. Lepas tu yang insurong tadi, dia nut tadi akan dipecahkan menjadi tempurung dan juga insurong. Tempurung itu disalurkan kepada dandan, iaitu steam boiler, untuk memberi bekalan tenaga, manakala insurong itu akan dikeringkan dengan steam untuk dijual. Itulah antara proses-proses penghasilan minyak kelapa sawit. Tempoh yang diperlukan untuk memproses buah sawit untuk menjadi minyak adalah lebih kurang dari loading ring sampai dia keluar minyak dalam masa 2 jam. Sebenarnya untuk kilang sawit ini, produk dia masih lagi raw lah. Seperti ini, dia hanya menghasilkan minyak mentah dan insurong. Selepas itu, 2 produk ini akan dijual kepada loji penapisan minyak, di mana sekarang kita ada di kawasan Bintulu dan di Kuching. Mereka akan memproses lebih lanjut minyak tersebut untuk menjadikan final product untuk produk itu. Seperti dia akan menghasilkan minyak masak, margarin, sabun, dan alat kosmetik. Kita juga boleh daripada sisa kilang, khasnya tandan kosong selepas diproses itu, kita dah mulakan, kita kata e-comment, daripada sisa ataupun tandan kosong kelapa sawit itu, kilang itu mampu menghasilkan 2000 helai e-comment sehari. Kita juga sekarang ini berjinak-jinak dengan program integrasi lembu, karena kita melihat ada sinergi di situ. So kita mempunyai kuasaan yang luas yang boleh kita manfaatkan untuk menambahkan pendapatan. Yaitu kita buat ruminan di bawah kelapa sawit. Saya Raymond Britin, saya adalah Ketua Pembangunan Perniagaan dan juga selaku pengurus ternakan ruminan di Salkra. Selain daripada kelapa sawit, kita juga menternak ruminan, khususnya lembu di ladang-ladang kita. Ternakan lembu secara berintegrasi ini bermula pada tahun 2002 di sebuah ladang kita di Mongkos, iaitu di bahagian Serian. Objektif utama pengenalan lembu sebagai ternakan integrasi dengan ladang kelapa sawit kita pada masa itu adalah untuk membantu kita dalam mengurangkan kos dalam merumpai, iaitu kos pekerja dan juga kos untuk membeli racun rumpai. Pada masa yang sama, kita juga melalui integrasi lembu ini dengan menggunakan lembu meragut rumput di kawasan ladang-ladang kita, kita juga dapat mengurangkan penggunaan racun rumpai. Pada masa yang sama, kita dapat memantapkan lagi amalan pertanian lestari yang kita sedang amalkan.
Selain daripada memakan rumput di dalam ladang kelapa sawit kita juga membekalkan makanan tambahan seperti digger cake yang kita perolehi daripada kilang kelapa sawit kita yang berdekatan. Digger cake ini adalah salah satu byproduct daripada kilang kita. Kita memberikannya bercampur dengan garam sebagai makanan tambahan kepada lembu-lembu kita di dalam kawasan integrasi. Ini adalah salah satu kelebihan daripada sumber-sumber yang kita ada, kerana kita mempunyai sumber selain daripada kawasan untuk kita menternak lembu, kita juga mempunyai sumber-sumber makanan seperti digger cake dan juga produk-produk daripada kelapa sawit seperti dahan-dahan sawit, pelepah sawit juga boleh dijadikan makanan lembu. Menyedari kebaikan dan juga faedah yang dibawa oleh program ataupun projek integrasi lembu kita di ladang kelapa sawit, kita telah mengembangkan projek ini kepada ladang-ladang kita yang lain seperti yang kita boleh nampak hari ini di ladang kelapa sawit kita di Setengang. Kini kita mempunyai 3,220 ekor lembu di 9 buah estet kita dari wilayah Bau Lundu, Serian, Seriaman dan juga Saratok. Projek integrasi lembu ini juga adalah salah satu projek yang kita telah kenal pasti berpotensi untuk dimajukan dan dikomersialkan. Kalau kita lihat sekarang ini permintaan kepada lembu ini memang tinggi di Sarawak. Setiap kali Hari Raya Korban saja kita tidak cukup. Mungkin kita hanya mampu menampung dalam 20% daripada permintaan semasa Hari Raya Korban. Ini belum termasuk musim-musim yang lain, perayaan yang lain. Dan sasaran kita adalah tidak kurang daripada 6 ke 10 ribu lah pada tahun 2030 nanti. Ini adalah juga salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan pengeluaran daripada aset-aset dan juga sumber-sumber yang kita sudah ada. Sehubungan dengan itu, kita telah merancang untuk mendirikan 3 buah feedlot di pelbagai kawasan berhampiran dengan ladang-ladang kelapa sawit Salkra. Ini membolehkan kita untuk menguruskan ternakan kita dengan lebih terancang dan juga sistematik bagi membantu kita dalam meningkatkan pengeluaran lembu. Dulu kita mulakan ini sebagai satu usaha untuk mengurangkan kepergantungan kepada tenaga kerja. Tapi sekarang ini kita sudah melihat ada potensi untuk kita komersialkan. Jadi kita sudah pun memulakan sebenarnya program dalam bahasa Inggrisnya fattening and feedlot. Kita sudah mulakan satu di Kampung Mayang. Untuk masa depan Salkra, saya amat berharap generasi-generasi baru dapat melihat pertanian ini, bukan saja kelapa sawit, bahkan komoditi-komoditi yang lain, boleh memberi kehidupan yang baik kepada masyarakat, khasnya masyarakat luar bandar. Kalau kita melihat kepada senario pertambahan penduduk, dianggarkan pada tahun 2050 nanti kita mencapai 9 bilion. Bayangkan kalau sesudu minyak sawit, beberapa tan kita perlukan untuk menyediakan minyak dalam diet setiap orang di dunia ini.